Dan ucapan ini kata Imam Qurtubi zindik dan satu bentuk kekufuran, kafir. Siapa kata gitu? Kita tak perlu ilmu-ilmu mufti ni, kita bakal terus direct langit tu. Siapa kata begitu? Kata Imam Qurtubi kafir. Orang yang mengucapkannya hendaklah dibunuh. Orang ini hendaklah dibunuh. Ya, dan satu bentuk kekufuran, dia kata, dan tidak perlu diminta bertaubat, malah tidak perlu bersoal jawab dengannya. Ada segelintir mengatakan bahawa boleh, saya selalu sebut, boleh minta dengan, boleh istighatsah, boleh minta dengan kubur. Boleh minta dengan kubur. Jadi kalau kita minta dengan Allah terus, kita tak minta dengan wali ni, itu tidak beradab namanya. Tidak beradab. Minta dengan Allah Ta'ala terus tidak beradab, tuan-tuan. Kita minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah takut, tak beradab pakcik tak beradab pakcik, nak pergi kubur pakcik, tu kubur depan tu, pergi situ, gitu. Jadi Tok Imam kita tahu tak, jadi banyaklah Tok Imam kita, Tok Bila kita, seluruh Malaysia ni hak pandai berdoa terus tu tak beradab lagi. Kan Quran kata, ud'uni astajib lakum, doalah padaku, aku perkenankan. Tak beradab macam mana je tu. Jadi orang panggil jadi terbalik, ya, jadi terbalik. Jadi terbalik. Kita tengok sini Imam Qurtubi kata apa, tuan-tuan. Imam Qurtubi menyatakan termasuk dalam memperkatakan tentang agama Allah tanpa berdasarkan ilmu ialah orang yang enggan menuntut ilmu fiqh dan sunnah. Dan sunnah-sunnah jadi tinggalkan oleh generasi salaf terdahulu. Sebaliknya lebih suka mengatakan terlintas dalam hati saya begini dan begini, atau hati saya memberitahu saya begini dan begini. Golongan ini menghukumkan berdasarkan pada apa yang terlintas dalam hati, dan lintasan hati menjadi keutamaan mereka. Dia nilai ikut hati. Haddatsani qalbi an rabbi, kata dia, hatiku memberitahuku daripada Tuhanku. Dia pakai ilham. Sehingga ada segelintir ahli sufi, tuan-tuan, kalau tuan baca kisah dulu, dia datang ke Mekah, tak ada hidup Mekah, dia nak masuk Masjidil Haram, tak masuk Tabuk, dia tak masuk, dia duduk luar. Orang tanya kenapa tak masuk, aku tunggu keizinan daripada Allah Ta'ala untuk boleh aku masuk dalam kota tu. Allah, beratlah ke tu. Dia duduk cengok gitu lah, tak masuk Tabuk, tuan-tuan. Orang tanya pasal apa? Pasal tak ada keizinan. Siapa pula dia sekat masuk Masjidil Haram ni? Biasa sekarang hak sekatnya polis Saudi je. Ya, dia sekat tu untuk urusan pentadbiran dia kan. Ni duduk luar tu, tak nak masuk. Pasal kata-kata dalam hati tak siapa, tak ada wahyu dalam hati ni kata boleh masuk. Masalah tuan-tuan, kalau dia tunggu benda tu mari, sila masuk. Hak kata sila masuk tu siapa? Nak tahu. Allah Ta'ala ke kata ke dia? Malaikat ke kata begitu? Ke syaitan? Sedangkan tuan-tuan, bila kita pergi tempat orang kan, kita ada adab dia. Bab masjid, kalau tuan-tuan datang nak semayang kan, biasa masjid dia akan buka, walaupun dah berakhir waktu, orang datang, orang semayang kat belakang tu, tak payahlah dia duduk kat belakang tu. Dia nak semayang, dia pun cari untuk imam. Siapa cari untuk imam? Meminta keizinan untuk semayang. Ada gitu, berputar-putar, ada 200 orang kat masjid ni. Orang tanya dia, kenapa tuan-tuan ni duduk sekitar masjid? Kami menunggu keizinan untuk semayang, pasal imam belum sampai. Tak ada, kita naik terus, kita semayang. Dah semayang, kita keluar lah. Nampak tak? Itu dia panggil terlalu bergantung kepada rasa hati. Terlalu bergantung pada rasa hati. Rasa hati ni kan, rasa hati tahu apa? Dia panggil kesan daripada keimanan. Rasa hati tak boleh jadi hujah, tapi dia adalah kesan. Kadang-kadang orang rasa hati ni, dia betul, rasa hati itu betul. Kesan daripada kezikir, kesan daripada ketakwaan, itu dia akui. Tapi menjadikan rasa hati sebagai hujah, itu salah. Kadang-kadang tuan-tuan nak pergi ke bandar orang, tuan-tuan rasa kurang selesa je. Itu dia panggil mubasyirah, berita yang rasa kurang selesa, tapi bukan hujah. Dia bukan hujah. Itu bukan hujah je. Jadi apa yang disebut oleh Imam Qurtubi tadi merujuk kepada segelintir ahli sufi, tuan-tuan. Sehingga kan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani menceritakan, tuan-tuan, seperti mana dinukilkan oleh Syekh Taha Baqis Surur, dia seorang ulama daripada Mesir. Dia kata ada di antara ahli-ahli ahli sufi di Mesir, ahli tarekat sufi itu, dia tak nak belajar. Betul seperti Qurtubi kata ni, belajar tak boleh. Sebab dia kata ilmu belajar ni ilmu low class. Ilmu belajar tok guru ni ilmu low class. Ilmu Tuhan bagi direct, ni high class. Dia panggil ilmu laduni. Tuan-tuan, ilmu laduni
laduni ilmu datang daripada sisi Allah Ta'ala. Ada? Dibagi terus pada orang tu. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa pada Allah dulu, baru Allah Ta'ala bagi ilmu yang dia tak tahu. Tapi ilmu itu untuk apa? Bukan ilmu pelik-pelik. Bukan ilmu yang pelik-pelik. Setelah kita beramal dulu, ilmu laduni bukan asas menjadi hujah. Dia bukan asas menjadi hujah. 3 perkara diajar oleh Allah kepada Nabi Khadir. 3 perkara tu je. Maka oleh kerana itu ulama memutuskan Nabi Musa AS tetap lebih tinggi martabatnya berbanding Khadir. Sebab Khadir 3 perkara itu je. Ini kita dah bincang sebelumnya. Kerana Allah Ta'ala nak menguji Nabi Musa, kerana Nabi Musa ditanya satu soalan, siapa paling alim pada zaman ini? Zaman dia lah. Maka Nabi Musa jawab, akulah. Allah Ta'ala nak mengajar Nabi Musa bersikap tawaduk, kamu kena belajar satu insan, dia adalah hamba aku. Allah ajar kepada insan tu 3 perkara je, lain tak ada lah. Jadi Nabi Musa AS tetap berada pada status lebih tinggi martabatnya daripada Nabi Khidir. Nabi Khidir ni 3 ulama khilaf. Nabi Khidir dia Nabi ke wali? Majoriti ulama kata Nabi. Adapun Nabi Musa AS, ulama sepakat dia Nabi. Mana boleh Nabi lebih rendah martabat daripada wali? Nabi itu lebih tinggi martabat daripada wali. Jadi Syekh Abdul Wahab Syarani tuan-tuan, dia tengok ramai ahli sufi pada zamannya, dia bergantung pada ni. Sebab tu jadi satu konsep bila nak pergi untuk Syekh sufi zaman dulu, bila nak belajar untuk Syekh sufi tuan-tuan, buang semua ilmu yang kita ada. Jadi konsep tu, buang semua ilmu kita ada, pergi menghadap Tok Guru, nanti kita dapat limpahan daripada Tok Guru tu ke dalam hati kita. Buang semua ilmu yang ada. Jadi konsep tu. Jadi bila itu yang berlaku tuan-tuan, itu kadang-kadang setengah Tok Guru mengambil kesempatan atas anak murid. Sebab tu Imam Qurtubi sebut gitu, sebab benda tu pernah berlaku pada zaman dia. Mereka menyangka lintasan tersebut berlaku kerana kesucian diri mereka dari sebarang kotoran dan sesuatu yang lain daripada Allah. Lantah terpancarlah ilmu ketuhanan dan hakikat-hakikat rabbaniyah kepada mereka. Mereka menumpukan pada rahsia-rahsia umum dan mengetahui hukum-hukum juz'i, tetapi menjauhkan diri daripada hukum-hukum syarak yang berbentuk umum. Mereka mengatakan hukum-hukum syarak berbentuk umum itu hanya sesuai untuk dilaksanakan pada orang-orang yang bodoh dan orang awam sahaja. Sebaliknya bagi orang bertaraf wali dan orang-orang yang istimewa tidak lagi memerlukan ilmu-ilmu syarak. Ini Imam Qurtubi sebut pada zaman dia tuan. Di antara yang mereka perkatakan ialah mintalah fatwa daripada hati anda, sekalipun anda telah diberi fatwa oleh para mufti. Mereka berdalilkan dengan kisah Khidir, di mana Khidir dikatakan berpada dengan ilmu-ilmu yang terpancar ke dalam hatinya daripada bergantung pada ilmu yang dianugerahkan Allah kepada Nabi, iaitu kepada Nabi Musa alaihissalam. Ucapan ini adalah zindik, kata Imam Qurtubi. Siapa bergantung kepada rasa hati tuan-tuan, pakai ilham tu saja, kata Imam Qurtubi zindik. Padahal kalau tuan-tuan kaji betul, tuan-tuan belajar bersama-sama, saya sebut tuan-tuan. Kalau tadi dia kata pasal apa dia tunggu, pasal nak dapat satu ilmu. Ilmu apa? Ilmu terus kepada Allah. Ilmu terus ni kalau kita baca ilmu apa yang dia dapat tu? Ilmu terus tu ilmu apa? Konsep ilmu tu ilmu apa? Kadang-kadang dia kata ilmu terus tu ilmu apa? Ilmu dak mayang. Ilmu dak mayang tu ilmu martabat tinggi ke? Sedangkan tuan-tuan tengok, ambil satu contoh, Nabi mengajar kita. Nabi mengajar kita. Nabi ajar apa? Afdalul zikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Seafdal zikri la ilaha illallah, seafdal doa alhamdulillah. Siapa cakap? Nabi cakap. Siapa cakap ni? Nabi cakap. Apa bentuk percakapan? Hadis Nabi. Hadis Nabi tuan-tuan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi cakap, maka Nabi tak cakap berdasarkan nafsu. Maka sebagian ulama kata Al-Quran Allah Ta'ala turun direct melalui Jibril kepada Nabi. Hadis Nabi ni Allah Ta'ala bagi ilham. Allah Ta'ala bagi ilham kepada Nabi, lalu Nabi menyampaikan apa diilhamkan Allah pada kita, maka muncul disebut hadis Nabi. Jadi kalau nak tengok daripada Tuhan tuan-tuan, bukankah hadis Nabi yang kita belajar hak sahih tu juga daripada Tuhan, daripada ladunni. Walaupun berbetul afdal zikri tadi daripada Allah, ladunni juga. Ladunni ni hak kelas ni dicatat oleh sahabat dalam keadaan jaga. Ni hadis ni sahih. Kalau tak di tuan-tuan belajar pun tidak, pada duk tunggu je. Pasal apa? Kok ada ilham.
Tak boleh dasarkan pada situ, kan? Tuhan bagi ilham kita terima. Konsep adanya ilham diterima. Tapi ilham macam mana sekalipun dia kena bentang dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau betul boleh diterima, kalau tak betul kena tolak. Kalau betul boleh diterima, kalau tak betul kena tolak. Dan ucapan ini kata Imam Qurtubi zindik dan satu bentuk kekufuran, kafir. Siapa kata gitu? Kita tak perlu ilmu-ilmu mufti ni, kita bakal terus direct langit tu. Siapa kata begitu? Kata Imam Qurtubi kafir. Orang yang mengucapkannya hendaklah dibunuh. Orang ini hendaklah dibunuh. Dan satu bentuk kekufuran, dia kata, dan tidak perlu diminta bertaubat, malah tidak perlu bersoal jawab dengannya. Orang ini telah mensia-siakan hukum syarak dan mensabitkan ada lagi wahyu selepas Nabi Muhammad SAW.